أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yang bertajuk Amalan-Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita masih lagi berada pada mukadimah kitab, iaitu untuk siri yang ketiga, dan kita akan meneruskan perbahasan dan penjelasan di dalam kitab ini pada bahagian pengantar ini, di mana sebelum ini kita telah selesai mengambil faedah daripada bahagian A, yang dimulai dengan keikhlasan, surat 10, dan selesai kita mengambil faedahnya sampai kepada nombor yang keempat, iaitu bersikap menyembunyikan amal. Jadi pada bahagian A, iaitu apabila seseorang beramal dengan sesuatu amalan, maka hendaklah dia memerhatikan beberapa perkara, yang dimulai dengan yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, yang mana padanya ada 4 perkara: keikhlasan, baiknya keislaman, baiknya niat dan lurusnya tujuan, dan bersikap menyembunyikan amal. Dan sekarang kita akan melanjutkan, iaitu poin yang seterusnya, poin B muka surat 18, di bawah tajuk meningkatkan kualiti amal-amal soleh. Ini di antara perkara yang hendaknya seseorang itu memberi perhatian. Setelah dia memulai dengan prinsip yang pertama, cara yang pertama, iaitu meningkatkan iman dan takwa, maka langkah seterusnya adalah memastikan amalan-amalan yang dia lakukan itu ada kaitannya dengan peningkatan dari sudut kualiti amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Jadi pada pertemuan malam ini kita akan cuba mengambil faedah daripada penjelasan bahagian B ini, yang mana pada bahagian B ini pengarang hafizahullah ta'ala meletakkan 4 faktor yang berkaitan dengan meningkatkan kualiti amal-amal soleh. Yang pertamanya adalah sesuai dengan sunnah. Yang keduanya adalah memilih amalan yang paling utama dan yang paling penting. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk sesuatu amalan. Dan yang keempat adalah beramal secara sederhana namun terus menerus. Ini adalah 4 faktor yang jika dilakukan, maka dia termasuk di dalam pemenuhan terhadap peningkatan kualiti amalan yang dilakukan oleh seseorang. Dan kita mengetahui amalan itu bukan hanya dinilai dari sudut kuantitinya, tetapi yang lebih utamanya adalah kualitinya. Dan yang terbaiknya adalah kualiti dan kuantiti berjalan seiringan. Barulah seorang itu dinamakan telah menyempurnakan amal-amal soleh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Baik, langsung saja kita lihat
dan ambil faedah. Mulai muka surat 18. Jadi mana pengarang Hafizahullah Ta'ala mengatakan, seorang Muslim yang ingin darjat pahalanya meningkat di sisi Allah Ta'ala, harus sentiasa meningkatkan kualiti amal-amal soleh yang dikerjakannya. Jadi ini adalah satu perkara yang menjadi kemestian, yang mesti dilaksanakan. Iaitu yang pertamanya, memastikan amal-amal solehnya itu hendaklah disesuaikan amalannya dengan sunnah Nabi SAW. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, memilih amalan yang paling utama dan yang paling penting, kerana amalan itu tak terhitung banyaknya. Dengan kekangan masa, usia, kita disibukkan dengan berbagai urusan yang lain, maka hendaklah seorang itu mengatur urusan amal-amal solehnya dengan dimulai yang paling utama, kemudian diikuti yang kurang utama. Inilah namanya fiqh priority ataupun fiqh awaliyat. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk sesuatu amalan. Sebab Allah telah tetapkan waktu-waktu yang berkaitan dengan amal-amal. Ada waktu yang sangat dituntut untuk kita bersegera melakukannya, ada waktu yang diberikan keluasan, dan ada waktu pada hari-hari, pada minggu-minggu, pada bulan-bulan, pada tahun, yang mana di situ disusun amal ibadah. Maka hendaklah kita memastikan kita tak terlepas daripada melakukannya. Nanti akan datang penjelasannya. Dan yang keempat, dilakukan secara sederhana dan terus menerus. Ini adalah yang berkaitan dengan konsistensi, berterusan, walaupun sedikit lebih baik daripada banyak, tapi tidak berterusan. Baik, yang pertama, secara perinciannya, iaitu sesuai dengan sunnah. Apa makna sesuai dengan sunnah? Ini selaras, muwafaqah dengan sunnah. Iaitu maksudnya adalah ittiba' kepada Rasulullah SAW. Itulah maksud sesuai dengan sunnah, muwafaqah dengan sunnah. Iaitu menjalankan petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan suatu amalan, serta menunaikannya menurut cara-cara yang disyariatkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Satu amal itu tak akan dikatakan amal yang berkualiti, tak akan dinamakan amal yang soleh kalau tidak menepati syarat ini. Setelah syarat yang pertama, iaitu ikhlas lillahi ta'ala, mesti dibarengi dengan amalan itu di atas petunjuk Nabi SAW. Kerana ibadah tidak boleh dibuat berdasarkan keinginan, kehendak, kemahuan kita. Kerana agama itu ada aturan, ada yang menunjukkan caranya. Dan penunjuk cara itu adalah tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah SAW. Ingat, kaedah di dalam beragama, kaedah dalam menunaikan amal-amal yang dikira sebagai amal soleh, kita tidak boleh campur tangan. Iaitu tak boleh memandai-mandai dalam mengadakan atau melaksanakan sesuatu amal ketaatan kepada Allah. Ingat ni kaedahnya, tak boleh apa? Memandai-mandai. Walaupun kita orang yang pandai, IQ 200, genius, boleh tak kita menyusun, mengatur sesuatu cara, tempat, dengan meletakkan fadilatnya terhadap suatu amal yang tidak ada daripada Nabi SAW? Jawabnya tak boleh. Walaupun baik dan indah sekali susunannya, semuanya itu adalah bukan daripada petunjuk Nabi SAW. Ingat kaedahnya, wajib menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, di mana beliau memberi definisi ittiba' dengan mengatakan, apa makna ittiba' ini? Iaitu an yaf'ala mislama fa'ala 'alal wajhi alladhi fa'al. Iaitu mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi SAW, menurut cara yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini wadih, jelas dan sahih. Jadi maksud ittiba' iaitu mengerjakan, melaksanakan seperti mana yang dikerjakan oleh Nabi SAW, menurut cara yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi di sini apa? Nabi SAW tunjukkan caranya. Menurut siapa? Nabi SAW sendiri yang mengerjakannya, atau Nabi SAW menjelaskannya, berbicara tentangnya. Ini kaedah yang sangat penting. Jangan kita berpaling, menggantikan ajaran daripada Nabi SAW dengan ajaran tok guru kita. Walaupun tok guru itu adalah seorang yang sangat alim, dimuliakan di kalangan
kita. Namun seorang tok guru itu tak lebih alim daripada sealim-alim manusia di atas muka bumi. Iaitu siapa? Nabi SAW. Jadi seseorang wajib mengerjakan secara ritual amalan dengan cara ittiba, yakni meneladani Rasulullah SAW. Dan ini adalah syarat diterimanya amal ibadah setiap muslim dan muslimat. Dan ingat kaedahnya. Allah sebut di dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ini ayat yang akan mengingatkan kita dan memastikan kita agar cukup dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpaling. Semakin dekatnya seorang hamba mengerjakan suatu amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang akan diraihnya pun akan semakin besar. Itu sudah pasti. Makin dekat cara kita beribadah, maka makin besarlah pahala yang akan kita dapat. Kerana apa? Kita berusaha untuk mencontohi, saling tak tumpah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan contoh di sini, yaitu dari Humran Maula bekas budak Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia pernah melihat Uthman radhiyallahu an diminta dibawakan satu bejana. Untuk apa? Untuk memperagakan bagaimana wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, lalu Uthman radhiyallahu an tunjuk kaifiah. Tengok, para sahabat belajar daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan kepada para sahabat yang lain. Begitulah sampai di zaman kita tetap terjaga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi apa? Pindah memindah yang kita panggil amalan-amalan itu sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita, tak terputus. Bagaimana cara? Diberi contoh, yaitu Uthman radhiyallahu anhu menunjukkan cara berwuduk. Nanti kita akan pelajari dalam sunnah-sunnah wuduk. Baik. Yang banyak di antara kita tidak mengikuti cara Nabi SAW 100%. Sehingga setelah ditunjukkan bagaimana cara berwuduk Nabi SAW, maka Uthman radhiyallahu anhu mendatangkan sabda Nabi SAW. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu mengerjakan solat 2 rakaat yang tidak terlintas dalam hatinya hal-hal yang menghilangkan khusyukan solatnya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tengok, ada syarat nak dapat keampunan. Tak sadakan wuduk persis seperti Nabi SAW. Jangan berbeza. Syarat. Kemudian di sini ada satu syarat pertama, ikut cara Nabi SAW. Kemudian diikuti dengan penyempurnanya ketika, iaitu diiringi dengan solat sunat 2 rakaat dengan penuh kekhusyukan, maka ganjarannya diampuni dosa. Nampak tak? Jadi ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan di antara ramai kita ketika berwuduk, mereka tidak melakukan seperti mana Nabi SAW lakukan, khususnya di bahagian kepala. Ramai orang berwuduk hanya ambil letak sini sikit atau sini sikit, sapu sini sikit. Tapi Nabi SAW menunjukkan sebagaimana Uthman radhiyallahu an ambil air, tak berjalan 3 daripada sini bawa ke belakang, sapu masaha sampai ke tengkuk, datang semula. Begitu sekali. Ini siapa yang membuat ni? Sahabat terbaik salah seorangnya, iaitu Uthman radhiyallahu an. Kenapa kita tinggalkan sunnah ini? Ini contoh. Jadi hendaklah kita berusaha. Orang yang beriman, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, ketika dia mendengar hadis ini, dia tidak lagi bertanya banyak dengan berdatang pelbagai ini khilaf ulama dan sebagainya. Tak, dia tengok ni Nabi SAW buat, dia pun buat. Senang tak? Senang. Begitu juga contoh di sini diberikan pada amalan di hari Jumaat. Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu ma mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhni aw yamassu min tibi baiti thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Contoh pada hari Jumaat amalan. Ini adalah yang berkaitan dengan keutamaan hari. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumaat, dia mandi niat untuk hari Jumaat. Lalu bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, lalu dia berangkat
keluar daripada rumahnya, pergi ke masjid. Tidak memisahkan dua orang, lalu dia solat sunat yang ditetapkan baginya, lalu dia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang ada di antara Jumaat tersebut dengan Jumaat sebelumnya. Ini contoh. Ya. Jadi contoh bagaimana? Ya. Tentang ittiba'ur rasul. Ya. Berpenampilan seperti mana yang terkandung dalam hadis ini, dan perbuatannya di masjid ada atur caranya. Ya. Dan ini semua perkara yang hendaknya dilakukan. Tapi banyak, kadang ada sebahagian di kalangan umat Islam tidak melaksanakan seperti ini. Mereka dari tempat kerja, ya, pakai uniform kerja. Contoh kerja di kilang sebagai operator, berpeluh, hangit badan. Ya, dengan baju itulah dia masuk masjid solat Jumaat. Padahal yang terbaik dia bawa spare satu pakaian. Bila nak ke masjid, tukar pakaian kerjanya, pakai baju khas untuk solat Jumaat. Ini maksudnya. Sebab apa? Hari Jumaat perhimpunan kaum lelaki. Tempat yang terbaik di masjid. Jangan kita datang dalam keadaan mengganggu orang kiri kanan. Bau busuknya, bau besi kat baju dia, bau getah baju dia, dah perit dah keringat dia. Satu bab, orang tak selesa. Betul kan? Baju pula kotor, bertumpuk-tumpuk, minyak hitam sana, minyak hitam sini. Kalau dia kerja dekat workshop, nampak tak? Hari Jumaat, ya, pakai yang terbaik. Kemudian ada orang datang lambat ke masjid, nampak tempat kosong di depan, dia langkah bahu orang tu, dia langkah orang ini. Ini semua menyakiti hati orang yang sedang duduk, sedang berzikir, terganggu kekhusyukannya. Nampak tak? Berlaku tadi, biasa berlaku. Dan betapa ada di antara ahli Jumaah pula penyakit zaman sekarang, duduk dalam masjid dia baca surat khabar. Sebab apa? Masjid tu di luar diedarkan buletin negeri dan sebagainya. Maka dia masuk, dia bawa, dibaca. Masya Allah, ajib ni masjid pun satu penyakit. Yang kau pergi edar buletin tu hari Jumaat buat apa? Dalam dunia dalam tu, politiknya macam-macam, bukan dibaca ketika hari Jumaat. Kalau nak bagi nanti keluar Jumaat baru bagi. Begitu juga orang yang disibukkan dengan handphone, sampai khatib sedang berkhutbah tu dia main handphone, dia cek satu-satu. Ini semuanya adalah orang yang sangat merugi. Ya, mereka telah mematikan sunnah Nabi SAW dengan melakukan perkara-perkara yang lara. Baik, itu secara contoh. Adapun penjelasannya boleh baca. Dan di sini, ya, Ustaz kita Hafizahullah Ta'ala menjelaskan banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang diraihnya ganjaran yang besar disebabkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan keyword dia kat sini, dan untuk mengetahuinya, seorang Muslim wajib menuntut ilmu syar'i daripada para ustaz yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus soleh. Kalau kita nak dapat ilmu berkaitan dengan sunnah, maka wajib mencari ilmu itu daripada para ustaz yang iltizam, faham tentang sunnah, ya, bersungguh mengajak umat kepada sunnah. Maka duduk majlis itu, maka kamu akan dapat dah sunnah itu. Jika tidak, kamu akan dapat amalan yang bercampur baur. Kamu tak akan temui mereka itu memberikan penekanan dan kesungguhan agar yang mengilmui dan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang akan kamu dapat? Apa yang mereka ajar itu bercampur baur di antara sunnah dan bid'ah, di antara yang tidak ada asalnya daripada agama, macam-macam nanti. Maka kamu akan rugi di dalam menghabiskan usia dalam melakukan amal-amal yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Sebab itu para da'i, ya, para ustaz yang kita panggil ustaz sunnah ni, mereka sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat, ya, untuk menyampaikan sunnah. Ya. Contoh, ya, contoh ustaz sunnah siapa? Siapa contoh nak kenal? Ni pengarang kitab ni. Ni lah dia. Ya, tengok kitabnya, Masya Allah, puas hati, lega, lapang, nikmat. Setiap yang didatangkan, maka ada catatan rujukan. Contoh, disebut bahagian atas tu, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan tentang hadis tadi, penghapusan dosa dari Jumaat hingga Jumaat dan seterusnya. Tengok ada catatan kaki, nombor 28, note. Tengok bawah tu, Fathul Bari, jilid kedua, 372. Puas hati tak? Jadi kitab ini boleh diandalkan sangat, iaitu boleh di apa? Boleh dipercayai. Sebab tu para ustaz sunnah ni, mereka adalah orang yang siqah. Ya, apa saja yang mereka paparkan di dalam tulisan, di dalam ucapan, mereka berusaha sedaya upaya agar mereka termasuk dalam golongan orang yang siddiq, benar, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam penulisan. Sebab apa? Sebab mereka sedang berbicara hal yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Maka mereka akan berusaha, ya, memastikan apa yang mereka sampaikan itu adalah sahih, soreh daripada kedua-dua sumber ini. Baik, sebab itu, ya, hendaklah kita berusaha untuk menerapkan bersungguh-sungguh, ya, tentang
sunnah Nabi SAW, dan kita tak akan dapat melainkan kita duduk dalam majlis para asatizah yang sungguh-sungguh berada di atas manhaj, iaitu pemahaman para salafus soleh. Mereka tak pernah pandang remeh sunnah ni. Bahkan mereka sentiasa mengingatkan agar berjalan di atasnya. Ya, contoh, mereka bercakap janggut adalah sunnah, maka mereka lah yang paling terkedepan menjaganya. Mereka mengatakan berpakaian isbal itu adalah dilarang. Sunnah Nabi SAW, pakaiannya berada di atas kedua mata kaki, maka mereka pun melaksanakannya, walaupun mereka itu janggal, asing dilihat di tengah keramaian. Dan begitulah sunnah-sunnah yang lain. Kenapa? Bila seseorang itu melaksanakan sunnah Nabi SAW, Allah akan beri mereka nikmat yang tak dapat diucapkan. Betapa lazatnya dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik. Yang kedua, iaitu memilih amalan yang paling utama dan yang paling penting. Ya, ini penting. Hendaklah bijak, cerdas. Iaitu skala priority. Kena tahu keutamaan. Jangan asal berbuat. Tiba-tiba yang kita buat itu kurang keutamaan, kita tinggalkan yang lebih utama. Ya. Jadi ada perkara yang sangat penting. Ya, contoh, kita kadang-kadang kesibukan waktu. Contoh macam solat sunat umpamanya. Ya, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat solat sunat dalam sehari semalam, maka dibina untuknya istana, rumah di syurga. Dibina untuk dia. Jadi kita kena tahu 12 rakaat itu yang mana. Ya, jangan kita meremehkannya. Cari jalan untuk berbuat. Sibuk macam mana pun, yang 12 ni kita jaga. Supaya apa? Supaya kita dapat faedah nanti. Dapat istana, banglo dalam syurga. Ya. Apa dia? 4 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat setelah solat zuhur. Berapa dah? 6. Selepas solat maghrib 2. Selepas solat isyak 2. Sebelum solat subuh 2. Berapa? 12. Nampak? Ya, begitu juga Nabi SAW sebut, jangan tinggalkan solat sunat fajar 2 rakaat qabliyah subuh. Jangan sekali-kali tinggal. Ini di antara solat yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan, sama ada ketika bermusafir atau bermukim. Adapun solat qabliyah, ba'diyah, lain daripada itu, dalam bermusafir Nabi SAW tidak melaksanakannya. Sebab apa? Nabi solat qasar. Jadi qasar tidak ada lagi. Ya, qabliyah. Ya. Dan ba'diyah. Kecuali solat subuh. Sebab solat subuh dia memang tak dikosarkan, maka Nabi SAW jaga 2. Yes. Bahkan solat ini boleh diqadha. Tertinggal solat sunat qabliyah subuh, boleh dia diqadha. Menunjukkan betapa apa? Besarnya ganjaran bagi orang yang menjaga solat itu. Baik. Jadi setiap Muslim tentunya ingin amal ibadahnya bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Ini orang yang smart. Buat benda kecil tapi in return very high profit. Macam tu lah. Invest RM1, in return dapat RM100, dapat RM1,000, dapat RM100, dapat RM100,000, dapat juta. Dia mana tak? Kerja senang, tapi hasilnya tak dijangka. Lumayan. Ya, lumayan ya, Bu. Masya Allah. Pintar, mumtaz. Oleh kerana itu, setiap Muslim harus mampu memilah dan mengelompokkan amalan-amalan berdasarkan yang paling penting hingga yang paling penting. Yang paling penting hingga yang penting. Yang paling utama hingga yang utama. Sehingga ia tidak terluput dari amalan yang lebih utama kerana sibuk mengerjakan amalan yang lain. Contoh, dia letak skala ranking 1 hingga 10. Dia pun buat list amalan seharian. Tadi kan? Solat sunat fajar tu ranking dia nombor 1. Tu. Ya, dan lain-lain tu ada, ini nombor 5, ni nombor 7, ni 8, nombor 10. Contoh. Ya, by ranking. Tu. Amalan-amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Ini sudah semesti. Jangan amalan sunat itu didahulukan daripada amalan wajib. Ya, kerana apa? Amalan wajib tak boleh sekali-kali diganti oleh amalan sunat. Solat sunat tak boleh ganti solat wajib yang ditinggalkan selama-lamanya, abadan boleh ganti sebab dia wajib. Ya. Yang sunat tak dapat mengganti yang wajib, tak dapat membatalkan yang wajib. Bila sunat bertemu wajib, maka wajib itu yang wajib didahulukan. Contoh, kita nak solat di hujung waktu. Ya, kita musafir, tengok-tengok, kita nak jamak, bukan nak jamak, kita sibuk bekerja, tiba-tiba sudah dah hujung waktu dah, nak masuk asar. Kita tahu keutamaan qabliyah zuhur tu 4 rakaat, kita nak solat yang tu. Tiba-tiba waktu dah habis. Maka tinggalkan yang sunat tu. Sekarang yang urgentnya apa? Yang wajib. Ya, dan menunaikan amalan-amalan wajib lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan amalan-amalan sunnah.
Ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ila akhiril hadis. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumandangkan, mengisytiharkan perang padanya. Ya, ini kita dah belajar dah hadis ini. Jadi mana kita belajar? Dalam Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-38. Ya, sehingga para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling agung yang menjelaskan tentang kewalian. Ya. Siapa wali? Wali ada 2 jenis, ada 3 wali. Wali Songo. 4 dah. Ada Nusantara tambah 1. Satu dipanggil Waliullah, Waliur Rahman. Satu lagi wali syaitan. Yang ketiga wali nikah. Yang keempat tadi wali songo. Masya Allah. Itu tak masuk dah tu. Masuk juga wali, orang yang beriman. Siapa wali? Ya, dalam Quran kita akan temui banyak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya. Wali pada tanggapan masyarakat kita ni orang yang ada karamah. Bukan. Boleh terbang. Ya, boleh berjalan di atas air. Boleh datangkan buah durian pada musim bulan bukan durian, macam-macam. Ya, itu bukan tanda kewalian. Sebab ahli sihir pun boleh buat benda demikian. Ya. Wali siapa mereka? Quran bagi definisi. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tu dia. Innal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah dia wali. Senang aja definisi wali. Jangan tertipu dengan apa yang kita lihat di lapangan. Oh, tu wali tu. Sampai orang gila boleh sebut wali. Orang esok okok pakai seluar pendek pun wali. Tu kat Indonesia tu. Sampai tahap tu kebodohan manusia. Tak mungkin orang wali tu gila. Tak mungkin. Tak mungkin wali tu melanggar syariat. Tak mungkin. Isap okok jadi wali. Tak mungkin. Pakai seluar pendek tak pakai baju. Duduk dalam masjid. Sampai dicium tapak kaki. Betapa bodohnya manusia ni. Ya, ditipu oleh syaitan. Yang ikut tu serban jubah pakai. Jangan tertipu. Tapis mereka itu dengan Al-Quran. Tapis mereka itu dengan hadis Nabi SAW. Ya, tengok apa Allah kata. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Iaitu orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Jadi wali siapa? Siapa? Ya. Iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. 2 ciri pada mereka. Iaitu mereka adalah beriman dan sentiasa bertakwa. Itulah dia nama istiqamah. Dan darjat kewalian itu berbeza, bertingkat-tingkat, relatif. Makin dekat dengan Allah, makin tinggi kewaliannya. Dan wali ini mesti datang daripada 2 tadi ayat tadi. Beriman dan bertakwa apa maknanya? Amalan-amalan yang dia lakukan mesti ikhlas kepada Allah dan ittiba' rasul. Kalau dia tak ittiba' rasul, melakukan penyimpangan, melakukan bid'ah, tak mungkin dia jadi wali. Tak mungkin. Sebab nak jadi wali mesti ikut cara Nabi SAW. Kalau lari daripada cara Nabi SAW, macam mana nak jadi wali Allah? Macam mana nak jadi wali Rahman? Tak akan. Dia akan pergi jadi wali syaitan. Sebab dia ikut syaitan. Syaitan bisik buat bid'ah. Betul kan? Tu. Ini kena faham ni. Ya. Dan nak merubah cara pemikiran masyarakat tentang konsep ini bukan senang. Sebab mereka telah terkasima dengan apa yang ada di lapangan dengan bagaimana orang menanamkan framework, letakkan. Ya. Tanamkan dalam pemikiran wali itu seperti ini. Ya. Sampai binatang pun disebut wali. Ada kerbau dia panggil wali. Wali selamat. Wali selamat di Indonesia. Masya Allah. Tapi kita datanglah ke Malaysia. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Sungguh. Ya, musibah. Sebab itu kita belajar Quran, belajar hadis, belajar sunnah, ittiba' rasul, selamat kita. Selamat. Ya, baik. Jadi barang siapa mengurusi waliku, maka aku telah mengumandangkan perang padanya. Tengok, Allah isytiharkan perang. Iaitu orang yang mengajak kepada Allah, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Ya, mengingatkan umat tentang bahaya syirik, mengingatkan umat tentang bid'ah. Mereka, sesiapa yang menentang mereka, Allah isytihar perang. Jadi jangan khawatir. Manusia memerangi mereka daripada pelbagai penjuru sepanjang zaman. Yang patut kita khawatirkan adalah Allah murka dan memerangi kita. Biar manusia memerangi kita, selama mana kita berada di atas kebenaran, just carry on. Ya, teruskan. Ya, dakwah untuk mengajak umat di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Hambaku tidak berhenti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku menyintainya. Jadi kalau nak dapat kecintaan, kemuncak kecintaan, hendaklah kita berusaha untuk menambahkan amal kita di samping yang wajib dengan menunaikan amalan-amalan yang sunat. Mana banyak? Yang wajib ke yang sunat? Yang sunat yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan sebanyak mungkin sunnah-sunnah Nabi SAW yang sunat itu, demi untuk meneladani Nabi SAW. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, tentu Allah akan beri dia nikmat, lazat berbuat. Bukan senang nak dapat nikmat untuk menunaikan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Senang tak? Bukan senang untuk duduk sejenak bersabar berzikir dengan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nanti kita akan pelajari dalam bab zikir. Betapa banyak di kalangan orang Islam yang zikirnya tak muafaqah dengan sunnah Nabi SAW. Banyak zikir selepas solat umpamanya. Banyak orang menukuk tambah zikir-zikir yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW setelah solat. Cuba tengok, ada orang setelah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bagi salam belah sini pula, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ada orang pula dia baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ada pula orang baca walam yattakhiz walada walam yakul lahu syarikun. Macam mana? Subhanallah. Wa man lam yattakhiz walada. Itu contoh. Kemudian ada pula lepas-lepas tu dia terus baca aja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Macam-macam bacaan. Padahal kalau kita lihat daripada apa yang tertera dalam hadis-hadis Nabi SAW, berbeza dengan apa yang mereka lakukan. Nanti kita akan temui itu. Sebab itu dengan mempelajari apa yang terkandung di dalam kitab ini, kita boleh buat perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh ramai orang. Tapi ingat, kaedah orang ramai beramal bukan kebenaran mutlak. Mereka mesti ditapis dengan amalan satu orang, iaitu Nabi SAW. Dan inilah di antara tujuan dan intipati kitab ini, untuk menjelaskan kita akan hal ini, supaya terbezakan Al-Furqan, supaya terbezakan di antara sunnah dan bid'ah. Terang. Baik, yang ketiga, kemudian berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dapat diambil faedah darinya, daripada hadis ini, bahawa menunaikan kewajipan adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sahih. Sebahagian para tokoh ulama berkata, barang siapa disibukkan oleh amalan fardu sehingga meninggalkan yang sunnah, maka dia dimaafkan. Memang dia tak bersalah. Dia telah menepati perintah Allah. Dia sibuk buat yang wajib aja, yang sunat dia tak buat. Ada tak orang seperti itu? Ada. Siapa? Dalam Arba'in An-Nawawiyah tu ada seorang sahabat Nabi SAW datang bertemu Nabi SAW. Aku buat ni. Dia kata, aku menunaikan solat, puasa, aku halalkan yang halal, haramkan yang haram, masuk syurga tak? Nabi SAW jawab apa? Naam. Dia buat yang dua. Maknanya apa? Betapa istiqamah dan ikhlas dia, muafaqah dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sebab itu tingkatan orang yang beriman tak sama. Itu yang paling basic, buat yang wajib. Selamat dia. Ada yang di bawah tu, iaitu zalimun li nafsi. Menzalimi diri sendiri, buat maksiat. Ada buat maksiat berterus-terusan, mati dalam keadaan itu. Dia Muslim. Ada jatuh bangun dengan maksiat taat, maksiat taat, maksiat taat. Dan penghujungnya tengok maksiat atau taat. Itu berhati-hati pelaku maksiat. Sebab itu kita kena akhiri setiap hidup kita. Bila kita akhiri hidup kita? Setiap malam sebelum tidur. Jangan tidur dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Mati dalam keadaan itu tandanya su'ul khatimah dan akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Kalau ketika dia tidur, sebelum dia tutup tidurnya pada malam, dia main game atau dia tengok filem, tengok cerita, nanti dia mati dalam tidur dia akan dibangkit dalam keadaan itu. Kerana itu adalah yang disebut oleh Nabi SAW. Nampak? Pastikan kita mati dalam keadaan baca kitab, baca Quran, tidur, berzikir kepada Allah, istighfar, tadi buat maksiat. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Ingat, itu. Jangan jadi orang yang termasuk dalam zalimun li nafsi. Masuk dalam orang yang, iaitu, apa dia? Iaitu fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba. Itulah orang berlumba-lumba. Itu apa dia? Di samping yang wajib, dia buat yang sunat. Kemudian berkata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah lagi,
Sebaliknya barang siapa yang disibukkan oleh amalan sunnah hingga meninggalkan yang fardu, maka dia telah tertipu. Ada tak orang seperti itu? Ada. Dia bangun malam bukan main lagi. Tapi bila sampai subuh, dia terlewatkan subuhnya. Dekat nak matahari terbit baru dia nak solat. Atau terlepas solat subuh. Ada tak seperti itu? Ada. Ya, sampai solat zuhur pun dia tak buat. Sebab apa? Tidur sepanjang hari. Sebab malam tadi bangun, jaga malam. Ya. Sungguh. Jangan tertipu dengan amalan sunat sehingga meninggalkan yang wajib. Baik, kemudian yang ketiga. Memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan. Ya, ini berkaitan dengan kualiti amal. Seorang Muslim yang ingin meraih ganjaran pahala yang melimpah di sisi Allah atas suatu amalan yang dikerjakannya harus mengetahui dan menjaga waktu-waktu yang terdapat keutamaan padanya untuk suatu amalan tertentu. Okey, secara gambaran mudahnya begini. Amalan ini ada tempat-tempat yang berkaitannya maka memiliki keutamaan. Contoh, keutamaan amal ni ada yang dikaitkan dengan tempat. Betul kan, tempat? Contoh apa? Amalan kita buat di masjid sama tak di rumah? Apa beza? Dua, di masjid kita dapat pahala banyak. Masuk masjid ada aturan, ada bacaan doa, niat iktikaf, solat sunat. Kemudian di masjid, di tempat Allah turunkan rahmat, macam-macam. Dan beramal di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, sama tak dengan masjid di Indonesia ni? Walaupun masjid di Malaysia ni lebih besar daripada Masjidil Haram, sama tak? Sekali-kali tak sama, nampak tak? Tu tempat. Ya, tempat yang memiliki keutamaan. Begitu juga masa. Amalan yang dilakukan pada bulan-bulan haram sama tak selain pada bulan haram? Tak sama. Sama ada berbuat kebaikan atau berbuat maksiat. Amalan pada bulan Ramadan sama tak pada bulan sekarang? Berbeza. Amalan pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah sama tak dengan 10 hari terakhir bulan Zulhijjah atau hari-hari yang lain? Tak sama. Itu adalah masa. Ya. Bulan. Hari pula. Hari Jumaat sama tak dengan hari lain? Tak sama. Hari Khamis ada keutamaan? Ada. Hari Isnin ada keutamaan? Hari Khamis ada? Apa keutamaan Isnin dan Khamis? Puasa. Hari pada 13, 14, 15 sama tak dengan hari-hari yang lain? Tak sama. Memiliki istimewa. Sebab apa? Ada puasa putih. Nampak? Bilangan. Bilangan juga menentukan. Ya, bilangan. Ya, ada keutamaan. Dengan baca satu aja mewakili keistimewaan masuk syurga. Kalau mati pada hari itu, apa? Sayyidul istighfar. Betul kan? Istighfar macam-macam Nabi SAW ajar. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam-macam. Ya. Astaghfirullah, macam-macam. La ilaha illa anta. Okey. Inni kuntu minaz zalimin. Ada satu lagi. Di satu. Baca satu sudah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Sampai akhir. Sekali je. Lepas subuh, sebelum matahari terbit, selepas asar, sebelum maghrib, mati di antara dua waktu, Allah ampun seluruh waktu. Nampak? Seluruh waktu, seluruh dosa. Nampak? Itu nanti akan datang penjelasan. Ya, itu di antara waktu zikir. Zikir pagi dan zikir petang. Salah satunya jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Sibuk macam mana pun. Zikir pagi petang tu ada banyak. Ya, tak sempat waktu, sibuk. Nak keluar kerja dah ni. Baca yang paling dominan. Di antaranya adalah iaitu apa? Doa untuk sihat diri. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Contoh. Ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmihi dan seterusnya. Jadi, Allahumma anta rabbi. Selawat pada Nabi SAW. Begitulah seterusnya. Begitu juga cara. Ya, cara macam mana? Ya, cara iaitu bersedekah. Di antara sedekah secara diam-diam dengan diisytiharkan, mana yang lebih utama? Diam-diam. Banyak keutamaan, selamat daripada riak. Orang tak tahu. Peduli apa orang tahu. Yang kita nak, Allah tahu. Itu nombor satu. Dengan negeri akhirat termasuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Tangan kanan keluar, tangan kiri pun tak tahu. Inilah keikhlasan. Nampak tak? Tu. Kemudian jenis. Jenis juga ada keutamaan. Apa contoh jenis? Berkorban. Yang paling rendah apa? Satu bahagian. Naik sikit kambing. Naik sikit seekor lembu. Naik lagi unta. Pilih. Atau ambil kambing. Ada 4 pilihan selection. Kambing grade C, grade B, grade A, A+.
Nak pilih mana? A plus. Ikut kemampuan. Ya, tapi kita kena push to the maximum our capability. Kita mampu A plus ni. Dulu A je. Tahun ni aku aim nak naik kepada A plus. Tu orang ada planning. Takkan selama-lamanya satu bahagian aja. Ya, habis duit untuk raya Aidilfitri je lebih daripada satu bahagian. Buat comparison begitu. Kalau hari raya Aidilfitri tu aku boleh spend 1000, takkanlah Idul Adha tak boleh spend 1000. At least equal or more than that. Nampak? Itu contoh. Jadi orang yang bijak, itulah namanya quality of amal. Dalam urusan dunia pandai kita jaga quality. You have to ensure that all our activities are comply with the customer requirement, at least minimum, meet their requirement. The best, we try our best to enhance, exceed their requirement, make them feel delighted. Wow factor. Pandai dia dalam urusan dunia. Dalam urusan ni amalan tak pandai. Nampak tak? Tu kita kena pandai. Dalam urusan dunia kita pandai, maka dalam urusan akhirat kita kena lebih pandai. Cuba tengok Nabi SAW ajar kita. Dalam Quran Allah sebut apa? Tentang bagi salam aja, tentang bagi penghargaan. Al-Quran dah ajar kita quality of amal. Make sure you try your best to the maximum limit. Even there is no limit. The sky is not the limit. You can pass through. Allah sebut dalam Quran, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini quality excellence ni. Dalam amal ibadah, dalam apa saja kita buat, apabila kamu diberi dengan satu salam penghormatan, maka hendaklah kamu jawab lebih baik daripada itu. Tengok Allah kata jawab dulu lebih baik daripada itu, atau at par, equal, sama. Allah sebut yang mana dulu? Sama ke yang dulu yang lebih utama? Lebih. Orang bagi salam pada kita, orang bagi senyuman pada kita. Senyum macam ni, smile, skala 3, kita bagi skala 10. Nampak tak? Itu skala 10. Nampak wajahnya penuh dengan keikhlasan daripada lubuk hatinya yang paling dalam. Senyuman, resetting the whole body language dia. Masya Allah, nampak seolah-olah apa? Penerimaan sepenuhnya. Ibarat peribahasa orang tu apa? Besar tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Tu, tetamu datang, Masya Allah, berlari keluar. Dah dengar, dah sampai kat simpang. Kita bakal tunggu dalam rumah, pintu tutup. Tak, buka pintu, duduk tengah jalan. Ni saya, lambat kat sini. Ni saya. Nampak? Excellent tak? Tak adalah tercari-cari mana ni, rumah yang mana. Rumah tiang merah, rumah saya. Dalamnya ada kereta. Sekian-sekian. Tu kan sulit. Tu selalu yang grab-grab tu hantar tu, pos-pos tu. Kita keluar rumah. Ni, anak saya dah duduk tengah jalan tu. Tu yang comel-comel tu duduk di tengah jalan. Itulah dia rumah saya. Senang tak dia? Senang ni tak. Cik datang sini, cik datang sini. Padahal kawan terdekat dah. Terajak dia ke depan. Kan menjulitkan dia. Seorang mukmin kan, tugasnya adalah untuk menyenangkan, menggembirakan dia. Tu kadang orang kita terpandang. Allah aja. Bila kamu diberikan dengan satu salam penghormatan, jawab yang lebih baik. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada secara lisan ataupun dalam HP, dalam handphone. Kadang orang malas. Dia jawab Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu contoh. Kadang kalau dah menjadi kebiasaan, biasa orang bagi salam, contohnya kalau dalam kuliah, tak jawab salam, sebenarnya telah dijawab. Sebab tak larat nak tulis macam-macam. Dah banyak bagi salam, jawab saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's the best. Try our best. Always in front of others. Jadilah orang yang sentiasa terhadapan dalam berbuat kebaikan. Supaya diingat dia tu dengan kebaikan yang terbaik. Nampak tu? Jadi, memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan, contoh, iaitu menunaikan solat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid pada awal waktunya. Tapi sekarang pekan daya, masjid pun 5 orang aja yang dibenarkan. Satu pemandangan yang sangat menyedihkan. Allah angkat nikmat itu. Namun orang yang sentiasa hatinya terikat dengan masjid, Allah bagi pahala walaupun dia tak dapat pergi. Nikmatlah. Luas tak rahmat Allah. Tapi kalau sebelum ni tak pernah pergi masjid, baru niat nak pergi masjid, rugi dia. Sebab dia tak pernah pergi. Tak dapat pahala sebelum tu. Sebab itu barang siapa yang istiqamah di atas amalan-amalan, kemudian dia terhalangi untuk melakukannya, pahala tetap berjalan. Ketika dia selalu pergi masjid 5 waktu, tiba-tiba tak boleh, terhalang, tak boleh pergi solat Jumaat, pahala tetap berjalan untuk dia. Kebiasaannya dia baca Quran, tiba-tiba dia sakit, tak boleh baca Quran, ataupun dia bangun solat malam dan sebagainya lagi, Allah akan tetap berikan pahala. Sebab itu bijak. Sebab itu mesti kita biasakan dengan perkara ini. Kalau tak biasakan, bagaimana kita akan dapat? Rugi tak?
Rugi tak? Dah hampir 2 tahun dah tak boleh pergi masjid. On and off. Ya, kalau biasa dia mengajar, dia dengar kuliah tiada, dia pun tak boleh duduk dengar kuliah, maka pahala tetap berjalan. Ingat dia, oh hari ni ada kuliah malam Sabtu, malam Ahad kuliah. Contohnya kitab Riyadhus Salihin tak dapat dengar sabda Nabi SAW, sedih dia. Bukan dia rasa best dia, merdeka tak ada kuliah. Itu parah orang seperti itu. Dia seronok pula bila kehilangan nikmat itu. Ini orang yang parah sekali. Banyak orang diuji dengan ni tanpa sedar. Dia seronok, dia tak datang masjid, dia tak ada kuliah, bestnya. Ya, relax aku hari ni. Ya, dah setahun dah. Nampak? Masa berlalu begitu saja, usia makin tua. Baik, contoh. Kita tahu ni. Bab ni nanti akan datang penjelasannya. Jadi, pengarang kita, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala mendatangkan contoh-contoh. Ya. Kemudian yang kedua contoh, membaca zikir pagi. Waktunya antara subuh hingga matahari terbit. Itu kan tadi, dah tanya soalan ni, jawapan dia kat sini. Dan membaca zikir petang, waktunya antara asar hingga matahari tenggelam. Itu di antara waktu yang para ulama sebut. Ada di antara ulama mengatakan kalau terlepas waktu tu, lepas maghrib sebelum isyak baca. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, la an aq'uda ma'a qaumin yazkuruna Allah Ta'ala min salatil ghada hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin yazkuruna Allah min salatil 'ashri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari mulai solat subuh sampai terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail alaihissalam. Besar tak ni? Macam kita kuliah subuh setiap hari. Alhamdulillah. Betul kan? Sampai selesai. Lepas tu matahari terbit. Dapat berzikir tu bukan, faham tak berzikir? Kita dah sebut dah dalam soalan akrab dengan Al-Quran apa makna zikir. Zikir itu satu yang memang mafhum kita fahami, ada zikir lisan. Wirid-wirid, tasbih, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, baca Quran, itulah zikir yang paling besar. Begitu juga tindakan, perbuatan. Ya, duduk majlis ilmu, salah satu majlis zikir yang paling besar, hilaquz zikr, iaitu padanya dibacakan ya qala Allah wa qala Rasul. Tu. Dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah mulai solat asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Maknanya apa? Duduk dalam masjid, lepas subuh, habis dah zikir, maka masing-masing pun berzikirlah. Ya, kita pun duduk dalam masjid tu, walaupun kita tak berzikir. Ya, duduk, tengok, berzikir, seronok. Ya, kita pun ingat pada Allah. Nikmat bersama dengan orang soleh. Walaupun kita tak seperti mereka, tapi kita seronok berada dalam majlis mereka. Betul kan? Macam orang duduk dalam kuliah. Dia tak faham pun apa yang ustaz ajar. Bahkan dalam kuliah tu dia tidur. Lena dia. Masya Allah khusyuknya, nikmatnya tidur. Dalam keadaan duduk. Sejam tidur. Sampai berengku. Keroh-keroh dengar. Masya Allah. Ya. Sedar-sedar habis dalam kuliah. Itulah rutin dia. Kalau dapat, faedah. Tapi bukan bermakna itu ditutup begitu. Tak. Tapi nak tunjuk keutamaan daripada dia duduk di tempat selain daripada itu. Boleh faham? Nampak? Jadi di sini disebut waktu yang terbaik untuk membaca zikir pagi adalah setelah selesai membaca zikir dan sebagainya. Yang ini kita tak jelaskan, nanti kita akan temui balik. Ya, di dalam perbahasan berkaitan dengan amal-amal yang berkaitan dengan, iaitu diikat dengan waktu. Kemudian si Al-Ustaz kita, ya, Syekh Hafizahullah Ta'ala bagi contoh, berdiam diri untuk zikrullah hingga matahari meninggi, kemudian solat sunat 2 rakaat. Ini ada 3 keadaan. Ya. Iaitu 2 keadaan tentang duduk selepas solat subuh. Memiliki keutamaan bagi orang yang memiliki kelapangan. Sebab ada orang tak boleh melakukan ni. Sebab apa? Lepas subuh dia dah keluar rumah pergi bekerja. Betul kan? Tapi jangan tinggal semua. Sambil dia duduk atas kereta, dia boleh berzikir tak? Boleh duduk dalam majlis ilmu tak? Boleh pasal handphone dengar live ke, rakaman ke, sampai ke pejabat. Masya Allah, nikmat. Bayangkan kita habis masa on the road every day, to and fro, pergi balik. Kalau kerja ke Kuala Lumpur, mau dekat 45 minit, pergi saja. Balik, lagi lambat. Jam panjang. Round figure lah kata 1 jam. Pergi 1 jam balik. Kuliah average 1 jam. Sekali habis. Jadi alim dia. Boleh jadi alim dia. Dah kalau 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, cuba kali. Berapa banyak pahala dia dapat. Keluar-keluar boleh jadi ustaz dah dia. Dengan dia ikuti kuliah. Nampak tak? Sebab tu,
Tak mustahil kita jadi ustaz ni. Tak mustahil. Dengan satu syarat. Pertama, dalam bentuk ilmu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, untuk mengangkat kejahilan daripada diri kita. Yang ketiga, untuk kita beramal. Yang keempat, untuk menyampaikan pada orang. Ni 4 ni kalau ada, Allah akan berikan. Seperti ingat, dalam kita menuntut ilmu, 4 perkara ni mesti ada. Wajib. Pertama, ikhlas kerana Allah. Tidak ada keterpaksaan. Bukan mak suruh, ayah suruh. Tapi memanglah, kena mak ayah suruh. Kalau tidak, alamat. Ma'assalamah. Kita ni, yang dewasa ni, belajar bertahun-tahun, tapi duduk di tahap yang pertama selama-lamanya. Mustamil aja sampai mati. No. We have to change our mindset. We must have clear vision, our end destination. Ya, takkan selama-lamanya aku nak jadi pendengar, tak. Tu, mesti satu hari cita-cita nak jadi apa? Muallim. Muallim, mengajar pula. Ya, cuba tengok dulu kita mengaji Quran, betul kan? Tu guru kita ajar abata. Lama-lama tiba-tiba ditakdirkan Allah, kita pula mengajar anak kita. Boleh pula. Abata. Lama-lama anak orang pun hantar rumah kita. Hantar-hantar jadi tok guru mengaji kita. Nampak tak? There is nothing impossible. Everything is possible. Even impossible, we can turn it to possible, insya-Allah. Whatever you can think, most of it you can achieve it. Yeah. This is our amazing mind. Allah jadikan otak kita ni boleh berfikir beyond boundaries, borderless. Ni storage tak pernah penuh, and thinking capacity tak pernah ada limitation. Tapi problem kita ni menjadikan otak kita ni, minda kita ni fully guided and gated. By right, we should free our thinking dengan panduan Quran dan Sunnah. So those who can see the invisible can perform the impossible. Always remember this. Yeah. Sebab otak kita ni, Masya Allah, merentasi. Visualization, imagination dia cukup tinggi. Sebab tu terhasil pelbagai inovasi. Betul kan? There is nothing impossible. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil yang tak boleh kita lakukan. Selama mana otak kita boleh berfikir dalam urusan dunia, urusan akhirat. Daripada orang yang buta huruf, boleh jadi orang yang very cerdas. Boleh tak? Tengok orang kafir. Daripada orang kafir boleh jadi ustaz, boleh jadi tok guru. Nampak tak? Banyak tadi di depan kita ni. Ramai sekali satu dunia. Bahkan ramai orang masuk Islam menerusi dia. Tengok kalau kat mereka tu ramai kan. Seperti Yusuf ST Hafizahullah Ta'ala tu, Kristian, Ortodok, masuk Islam. Satu dunia dia pergi. Syekh Abdul Rahman Green, Masya Allah, berdakwah seluruh dunia. Sampai ke Filipina, sampai ke Amazon. Masuk dalam, ajar tentang sifat solat Nabi SAW dan sebagainya. Takjub kita. Kat Malaysia kita ada Syekh kita, guru kita, Al-Ustaz, ya, Syekh Husinji Hafizahullah Ta'ala. Tempatnya di mana? Sungai Ara tu. Banyak orang datang setiap hari Ahad, Sabtu. Banyak masuk Islam, Masya Allah. Asalnya orang kafir. Ramai lagi. Ya, ramai, tak terhitung banyaknya. Nampak? Kita apatah lagi yang Islam dah ni. 7 keturunan dah, tak berapa keturunan dah. The only difference between us, ourselves, compared to them, satu je. Apa dia? Tu, apa? Ada kemahuan, ada cita-cita. Agama not only for myself. No. I don't want to keep only for myself, but I want to share with others. Yeah. Through medium which I can do it. Betul kan? Tak boleh bercakap seperti ini dalam WhatsApp, dalam Facebook, update, share. Tapi lama-lama satu hari nanti kita mengajar. Tak boleh mengajar seperti ini, kita mengajar mula kecil dulu. Mengajar anak-anak, mengajar akidah yang simple, belajar kitab usul salasah, ajar pada anak-anak. Ya, belajar ya qawaidul arba', ajar pada anak-anak. Ya, ajar, panggil anak-anak jiran datang ni. Ya, ustazah nak mengajar. Free of charge, no need to pay, because my pay is from Allah Ta'ala. Nampak tak? Ikhlas. Kemudian apa dia? Untuk mengangkat kejahilan. Bukan kita belajar nak berdebat dengan orang, nak tunjuk pandai. No. Ya, jauh daripada itu. Mengangkat kejahilan sebab kita ni jahil. Ya. Yang ketiga, untuk kita beramal. Learn and we practice it. Kemudian barulah kita mengajak orang. Ad-da'watu ilaih. Dan yang kelima apa? As-sabru 'alal adzafi, bersabar di atasnya. Sebab bila kita mengajar, padanya tertegak amar ma'ruf nahi munkar, this is the most challenging part. Betul kan? Apatah lagi mengajak manusia kepada dakwah tauhid, mengajak kepada sunnah, membenteras bid'ah, mengingatkan umat tentang ini, lagi parah, lagi heavy situation. Ya, barangkali kalau sebelum ni mengajar di masjid, lepas tu kena this is the first and the last, you are terminated. Accept it. That's it. Ujian, tribulasi. Betul kan? Very ringan, very light ujian macam tu. Tak heran. Sekarang tak apa dah.
Masjid tak panggil, dipecat bagai-bagai, boleh mengajar live. Dia bukan boleh halang. Nampak tak? Nikmat tak? Nikmat. Yang kita harap ganjaran Allah, bukan ganjaran manusia. Manusia-manusia yang menzalimi itu nanti dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi kita berharap agar Allah berikan mereka hidayah, berikan keampunan. Kita sayang pada mereka itu. Baik. Yang terakhir, yaitu beramal secara sederhana namun terus menerus. Ini penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qal." Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Ini dipanggil apa? Istiqamah. Or in English, consistency. Belajar bahasa Inggeris sikit dengan bahasa Arab. Consistency. Ya. Constant. Constant pun boleh juga. Constant. Kalau belajar matematik ada mala kan? Panggil apa? Graph, naik, straight, fluctuate. Panggil apa? Graf apa? Kalau mendata tu seragam panggil apa? Tapi kalau mendata graf di hospital mati. Straight, tak ada naik. Itu getaran jantung. Tapi ini agama disebut istiqamah, maknanya lurus. Ya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Ini amalan apa ni? Amalan apa ni rujuk ni? Amalan sunnah. Sunnah yang sunat. Yang wajib mesti. Ya, mau tak mau mesti banyak. Kalau dah 5 tak boleh jadi 3. Tetap 5 sepanjang hari. Solat, puasa tetap sebulan. Tak boleh dikurangkan atau ditambah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya. Beliau radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Taala? Ya, ayul a'mal ahabbu ilallah? Lalu Nabi SAW menjawab, adwamuhu wa inqal. Amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Sebab tu kita kena latih jiwa kita supaya konsisten. Dan dia bukan senang. Bukan senang. Ya. Macam mana? Nak dapat amalan istiqamah keluar rumah kaki kiri, senang tak? Susah. Kalau tidak ada kemahuan, tekad, sentiasa beringat. Setiap langkah tu kena ingat. Bila nak keluar rumah, nak keluar rumah ni, sudah Nabi SAW ni kena buat. Keluar kaki kiri. Ada bacaan, jangan lupa. Walaupun keluar 10 kali dalam rumah. Keluar rumah, keliling rumah, siram bunga, bagai-bagai. Bagi makan ayam, masuk semula. Baca. Jangan faham, keluar rumah ni nak pergi tempat kerja. Satu tu je. Tak. Jangan faham, banyak orang kita faham, keluar rumah ni bila nak pergi kerja. Dia baca ni. Tapi dia pergi kedai, dia pergi pasar, dia pergi masjid, dia tak baca. Baca. Sebab Nabi SAW tak kata keluar rumah ni nak pergi ke tempat kerja baru baca. Tak, boleh faham? Tu ingat kaedah tu. Keluar dan masuk. Nak pakai slipper, nak tanggal kasut, semua ada. Nak pakai baju, nak tanggal baju, semua ada. Tengok muka di cermin, ada. Tengok pohon berbunga, ada. Ada saja. Dengar ayam berkokok, ada. Dengar anjing menyalak, ada. Macam-macam. Islam tu macam-macam. Lengkap, sempurna. Nikmat tak jadi. Sebab tu rasa susah tak jadi Muslim ni. Kalau biologi susah betul kan? Orang kafir, ya Allah, bebas. Tak ada aturan langsung. Nak makan apa pun boleh, kecuali kayu dan batu. Kayu dia makan, batu tak boleh makan. Kalau boleh makan, dia makan juga. Nampak? Uduh sekali kehidupan mereka itu orang kafir. Tak ada aturan. Jadi Allah letakkan aturan ni walaupun nampak sulit, tapi mendatangkan manfaat yang tak terhitung. Kebaikan. Contoh makan, Allah atur. Sebab tu bila makan sesuai dengan halalan thayyiban, mempengaruhi akhlak. Mempengaruhi dia halusnya budi. Tengok orang yang makan cara kasar, tengok perangai dia macam mana. Kasar. Walaupun agama tidak, katakan agama tolak tepi pada dia, kasar perangai dia. Cannibal, orang cannibal. Kasar. Ya. Tapi bila diatur dengan makanan cara Islam, Masya Allah, lemah lembut dia. Baik. Sebab makanannya ada thayyib. Baik. Hadis menjelaskan tentang jalan untuk menuju Allah Ta'ala dan meraih kecintaannya adalah dengan mengerjakan amalan secara berterusan. Continue. Bahasa Indonesia continue kan? Bahasa Inggeris ni. Ingat bahasa Belanda. Meskipun sedikit. Tu. Inilah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dalam beribadah. Ya. Di mana Nabi SAW ditanya, bagaimanakah amalan Nabi SAW? Para sahabat datang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Isteri Nabi SAW tahu apa amalan, bagaimana bentuknya. La. Ya, Aisyah pun menjawab, la. Ya.
kana amaluhu dima. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Tidak, beliau SAW tidak mengkhususkan hari tertentu. Ya, amal beliau adalah sederhana akan tetapi terus menerus. Dan siapakah di antara kamu yang sanggup melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW sangat konsisten dalam melakukan amal-amal. Tengok contoh bangun malam sudah. Ya, tengok dalam berpuasa Nabi SAW. Tengok dalam bicara Nabi SAW. Tengok dalam Nabi SAW menyantuni isteri-isterinya radhiyallahu anhu, menyantuni para sahabatnya. Ya, dan berbagai perkara yang Nabi SAW lakukan semuanya adalah di atas prinsip ini. Bersederhana dan konsisten. Maka kita dituntut untuk mencontohi Nabi SAW. Sebab itu yang diperhitungkan bukan banyaknya amalan. Yang diperhitungkan adalah amalan itu dilakukan muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan secara berterusan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut tentang istiqamah. Baca surah Rahman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah salah satu contoh ayat Allah sebutkan pada kita tentang Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah di atas ikrar mereka itu dibuktikan dengan penerapan dalam kehidupan. Seperti mana contoh keluarga Yasir radhiyallahu an. Ketika diuji, Nabi SAW datang dan memberikan satu kabar gembira. Sobron ala Yasir. Bersabarlah wahai Yasir terhadap keluarganya, isterinya Sumayyah radhiyallahu anha dan anaknya Ammar radhiyallahu an. Inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya janji bagi kamu, kabar gembira, busyra bagi kamu adalah syurga. Satu syaratnya, sabar. Istiqamah dia di atas kesabaran, istiqamah sampai syahid kedua-duanya, suami isteri. Sampai sekarang disebut kemuliaan orang yang istiqamah, iaitu salah satu para sahabat Nabi SAW. Tokoh awalun as-sabiqul al-walun yang mati syahid pertama. Allah muliakan mereka itu. Apa akibat bila dia beriman dan istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dapat beberapa kabar gembira. Dan Allah menepati apa yang Allah janjikan. Apa dia? Yaitu Allah putuskan malaikat turun kepada mereka. Ini para mufassirin mengatakan iaitu ketika dia nak mati. Malaikat pun datang membawa kabar gembira. Malaikat pun kata pada dia, pada ruh tadi yang nak mati tu, nak tarik nyawanya, janganlah kamu berasa takut. Don't worry. Kami datang ni bukan nak mengancam, tapi khabar gembira. Kamu beriman dan istiqamah. Bagi apa? Penenang. Malaikat maut nak menyawa ni, malaikatnya datang. Duduk di situ sebagai asisten, bagi motivasi, istilahnya bahasa kita. Masya Allah, nikmat tak? Ketika berada dalam keadaan nazak, malaikat datang memberikan khabar gembira. Don't worry. We are from Allah Ta'ala. Sebagai utusan untuk menggembirakan kamu dengan apa? Jangan takut. Jangan takut dengan kematian. Dan janganlah kamu rasa sedih. Para mufassirin kata apa sedih ni? Sedih kalau mati nanti tinggal anak isteri, kesian kat mereka, siapa nak jaga? Tambah pula isteri tak kerja, anak-anak ramai kecil-kecil lagi. Malaikat kata don't be sad because they are under Allah protection. Allah pasti akan jaga disebabkan kesolehan kamu tu. Allah dia menjaga hamba-hambanya kerana kamu telah berbakti kepada Allah. Allah pasti akan jaga anak-anak kamu. Kerana Allah itu adalah Rabb kamu dan Rabb mereka. Allah Ar-Razzaq. Dia akan bagi rezeki. Jadi jangan risau. Ini nampak ni, bila faham ni prinsip ni, apa saja musibah yang menimpa kita, pasti ada kebaikan. Allah nak uji kita bagaimana kita bertindak balas. Our reaction. Sebab itu ada satu kaedah bagus. Dia sebut apa? Between stimulus and response, you have freedom to choose. Stimulus and response, you have freedom to choose. Stimulusnya apa? Musibah. Respon akan bertindak betul kan?
So how you respond? You decide. Nak berinteraksi dengan musibah ni macam mana? Ya, responsibility itu adalah apa? Dalam bentuk reaction. Able to respond. Dia mampu untuk tidak balas. Dia nak tidak balas bagaimana? Terhadap ujian Allah tu, stimulusnya adalah ujian tadi. Kematian, musibah, hilang pekerjaan, kesulitan, kepayahan, ya, menghadapi penentangan dalam dakwahnya, macam-macam, diboykot, dituduh, diberi gelaran berbagai. So, between stimulus and response, you have what? Freedom to choose. You want to become proactive or reactive? It's up to you to decide. You own your life. So you navigate accordingly. Pilih. Nak bersabar ataupun nak tak bersabar. Accept and then navigate, then life goes on according to the Allah requirement. Selamat dah dia. Masya Allah. Ya, kemudian apa lagi? Ya. Maka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Good news. Busyra lakum. Apa dia? Bergembira. Ya, basyiru. Ya, bil jannah dengan khabar gembira syurga. Ya, yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Nampak tak? Jadi hidup ini akan jadi lapang, akan rasa nikmat. Ya, hidup tak rasa sulit. Walaupun sulit, memang sulit, tapi dianggap kesulitan itu, ya, fa inna ma'al usri yusra. Sambung baca dia. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kesenangan. Sebab hidup kita berada di dua putaran. Ada masa senang, turun jadi susah. Ada masa susah, naik jadi tenang. Jadi apa saja ujian yang Allah uji pada kita, always remember this principle. Segala-galanya pasti berlalu. Boleh faham? Senang akan berlalu susah. Susah akan berlalu senang. Ya. Cuma lambat atau cepat saja. Inilah dia prinsip kehidupan. So what you have to do, just face it. Hadapi dia. Ya. Hidup ini seperti apa? Kita pergi ke lautan, naik perahu atau kapal, tiba-tiba ribut di tengah lautan. What we have to do? Blame the situation? No. What you have to do? You cannot direct the wind, but you can adjust your sail, navigate accordingly in order to survive. Nak salahkan laut, salahkan ribut, apa akibat dapat? Selesai masalah. Stres lagi ada, betul kan? Dead end, mati. Cari jalan, readjust. Allah akan bantu. Ya, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi sungguh perbahasan ya pada bahagian yang kedua yang disebut oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala pada bahagian iaitu apa? Meningkatkan kualiti amal soleh ada perkara yang sangat mendasar, sangat penting sesudah kita membina dan mengukuhkan, iaitu kualiti iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi ingat, ni pun Ustaz kita Hafizahullah susu ikut ranking ni. Masya Allah. Ya, mula-mula you have to develop, pasang dulu foundation yang paling kukuh apa? Iman dan takwa dulu. Kalau tidak ada iman, apa kefaedah? Iman dulu, percaya, yakin. Ya, kemudian barulah dimasuk dengan second step, iaitu make sure all your activities, all your amal ya, berkualiti. Jangan banyak tapi tiada nilai seperti buih di lautan. Ya, Masya Allah. Dan pada bab ini 4 perkara penting diperhatikan. Make sure sesuai sunnah. Kita berzikir sesuai dengan sunnah. Ya, kita berselawat sesuai dengan sunnah. Ya, kita baca Quran sesuai dengan sunnah. Kita memakai pakaian, menanggalkan pakaian sesuai dengan sunnah. Kita menguap sesuai dengan sunnah. Kita bersin sesuai dengan sunnah. Apa lagi? Apa lagi contoh? Tandas. Masuk tandas, biasalah, common, tak ada contoh lain ke? Kita mendengar Quran sesuai dengan sunnah. Betul kan? Dengan azan sesuai dengan sunnah. Ni semua seterusnya banyak. Masya Allah. Bolehlah pakai yang tu, tapi itu contoh very common. Bagilah contoh-contoh yang nadir, yang asing sikit, yang jarang. Lalu di kuburan ada sunnahnya. Ya, kemudian memilih amalan yang paling utama dan paling penting. Ya, di antara solat sunat, qobliyah dan ba'diyah, dalam kesibukan tak sempat nak buat yang utama, jangan tinggalkan yang utama itu. Kemudian memilih waktu yang tepat untuk satu amalan. Contoh, kalau kita tak boleh bangun malam, always miss. Make sure ada Nabi SAW bagi alternatif. Solat 3 rakaat sebelum tidur, witir. Betul kan? Betul. Dapat pahala. Begitulah seterusnya. Kemudian memilih yang keempat, yang terakhir, iaitu beramal secara sederhana namun terus menerus. Konsistensi. Ya.
Satu hari baca Quran sekurang-kurangnya paling letih, paling mudah satu ayat aja. Buka tafsir baca satu ayat, tapi faedah besar. Buka tafsir 4-5 kitab tafsir buka untuk faham satu ayat. Better then you read and yet not understanding. Lagi better baca dengan pemahaman. Nampak? Ya, sederhana. Tapi in return besar faedahnya. Ya. Contoh, macam tadi lah zikir pagi petang tak boleh baca semua. Ambil yang paling utama. Konsisten di atas itu. Masya Allah. Maka termasuklah dia dalam quality of amal. Baik, selesai sudah. InsyaAllah panjang umur. Kita akan berpindah pada bahagian seterusnya, iaitu pada bahagian C. Al-Ustaz Hafizullah Ta'ala membawa langkah ketiga adalah sentiasa menuntut ilmu syar'i. Sentiasa menuntut ilmu syar'i. Jadi seorang Muslim kena ada aturan, kena masuk dalam diary kehidupan dia untuk menuntut ilmu. Dan dia tahu ilmu syar'i adalah wajib. Dia kena educate time, sesuai dengan masa yang Allah bagi pada dia. Ada orang boleh menuntut ilmu setiap hari. Ada orang barangkali dalam sebulan berapa hari saja. Jangan dia mengabaikan perkara ini. Dia mesti letak komitmen dia. Mesti iltizam. Spend 1 week, at least 3 days I have to sit, spend my time, sacrifice my time untuk fokus menuntut ilmu. Nampak? Dan begitulah seterusnya. Nanti akan datang penjelasannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai kita pada penjelasan, iaitu perkara yang kedua, meningkatkan kualiti amal-amal soleh. Semoga kita berjalan dengan 4 perkara yang telah dipaparkan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk berjalan di atas apa yang telah kita pelajari dan istiqomah di atasnya. Dan pada masa yang sama kita mengajak orang lain kepadanya dengan pelbagai cara yang Allah mudahkan untuk kita melakukannya. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali pada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan kesilapan, semoga Allah mengampuni dan memperbaiki urusan kita. Semoga dengan itu nanti di negeri akhirat kita mohon kepada Allah agar dapat bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, atas jasanya di dalam menulis kitab yang sangat besar faedahnya itu, dan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.